اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-204, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atta', rubbama istahyal 'arifu an yarfa'a hajatahu ila maulahu iktifa'an bimasyiatihi, fa kaifa la yastahyi an yarfa'aha li khaliqatihi. Ada kalanya seorang arif itu malu meminta hajatnya kepada Tuhannya kerana merasa rela, yakni puas, redha dengan kehendaknya. Maka bagaimana tidak akan malu minta hajatnya kepada makhluknya. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-204 ini, menerusi kalam hikmat ini, Syekh Ibn Atta' ingin menjelaskan beberapa perihal berkaitan dengan golongan arif. Siapa arif? Arif itu ialah, dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, ahli ma'rifat, yaitu orang yang sudah mencapai darjat ma'rifat. Atau dari sudut yang lain, orang yang ilmu ketauhidannya, ilmu ketuhanannya sudah mencapai darjat dirasai. Kita ini, kita meyakini, mengetahui dan meyakini. Arif ini, ahli makrifat ini, bukan saja mereka mengetahui, meyakini, tetapi menghayati dan merasainya. Itu adalah perkara yang mudah untuk kita fahami secara umum tentang arif ini. Jadi dalam kalam hikmat yang ke-204 ini, Syekh Ibn Atta' nak beritahu perlakuan mereka ini. Jadi saya jelaskan di sini bahawa perlakuan yang akan disebutkan selepas ini adalah mengenai golongan arif. Golongan arif. Jadi kita ini yang tidak atau belum mencapai darjat ini barangkali tidak dapat menghayatinya dengan baik. Cuma untuk faham. Untuk kita faham. Sekalipun bukan bahagian kita, tapi kita nak faham. Tujuan apa?
supaya pertama sekali untuk diri kita sendiri menjadi laluan di hari-hari yang akan datang. Andai kata sekiranya Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada kita dan mengurniakan makrifat kepada kita, maka kita nampak dah ilmunya tu, lorongnya tu. Yang kedua, supaya kita dapat memahami perilaku golongan arif ini dan supaya kita tidak mudah menuduh mereka ini mengambil sikap yang salah dan bertentangan dengan syariat, disebabkan kerana kita tak berapa faham mereka tentang mereka itu. Jadi lalu kita tuduh mereka ini sebagai dengan tuduhan-tuduhan yang tidak munasabah ataupun berlawan dengan syariat. Sebenarnya kita tak faham keadaan mereka itu. Ini perkara yang perlu kita fahami baik-baik. Banyak perkara-perkara dalam ilmu tasawuf ni terjadi salah faham oleh setengah golongan kerana mereka itu tidak dapat memahami maksud yang nak disampaikan oleh setengah ahli tasawuf itu. Tak dapat memahami dengan baik. Lebih-lebih lagi orang tu jenis cakduh sikit. Cakduh ni gaduh. Campur dengan bahasa pandai atas kan. Bahasa pandai lah, cakduh lah. Segera cepat dia melabel dan menuduh sebagai sesat, kufur dan sebagainya. Padahal dia tidak dapat memahami dengan baik maksud. Jadi sebagai mukaddimah sebelum saya jelaskan secara lebih lanjut, saya nak jelaskan satu fakta, satu perkara yang menjadi landasan kepada perkara yang saya sebutkan tadi itu, iaitu dalam agama kita ini ada bahagian-bahagian khususiah, tak boleh nak elok. Ada bahagian khusus yang mana ada golongan tertentu yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami dan menguasainya. Memang itu lumrah lah. Sebab itu Al-Quran sesuai untuk semua golongan, daripada serendah-rendahnya kepada yang setinggi-tingginya, yang alim, yang arif, yang hakim. Mereka sesuai, mereka dapat memahami Al-Quran menurut taraf kemampuan mereka. Yang kita ni muta'alim ni ataupun alim lebih kurang ni, ada bahagian yang kita boleh faham tentang Al-Quran, tapi tak boleh nak lagi bahawa dalam ilmu agama kita ni ada bahagian yang khusus. Ada orang kadang-kadang tergambar dalam persepsi dia apabila mereka menghadapi masalah untuk memahami bahagian-bahagian khusus dalam ilmu agama ni. Mereka kata apa? Mereka menjadi persepsi mereka ni, dalam otak mereka ni, dia kata agama kan mudah. Dia pakai buah tu. Jadi seolahnya payah-payah tu bukan agama lah. Ni gaya mikir yang sakit hari ni. Kalau agama tu mudah, semua orang jadi ulama lah. Semua orang jadi tu alim belaka, ulama belaka. Tapi persepsi seperti itu tertanam dalam fikiran orang kita hari ni. Bila dia, terutamanya bila mereka mendengar ulasan-ulasan tentang hal-hal tertentu dalam tasawuf itu yang agak rumit sikit, dia label. Kan agama kan mudah, buat mendok payah-payah ni. Iman pakai buah tu. Ini buah penyakit mereka ni. Ini buah tidak sihat. Kita kena akur. Dalam agama kita ni ada bahagian payah, ada bahagian mudah. Sekalipun ada hadis inna dina yusrun walan yushadid din illa ghalaba. Agama tu mudah. Mudah dari aspek tertentu. Adalah bahagian payah dia tu. Bahagian keperluan orang ramai ni, fardu ain asal ni mudah lah. Tapi ada aspek-aspek tertentu yang merupakan bahagian khususiah yang agak payah. Jadi kalau kita nak meletak, kalau kita ni cuba menanam suatu dasar dalam fikiran kita, agama ni mudah, apa payah tu bukan, sakit. Sakit. Itu gaya berfikir yang sakit. Kita kena aku adanya ilmu-ilmu khusus. Sebab itu dalam Al-Quran, kalau ilmu agama ni mudah,
Orang tak payah pergi mengaji sampai ke Mekah tu, sampai ke Mekah, sampai ke Mesir. Setengah tu 5-6 tahun mengaji, setengah tu 20 tahun mengaji. Jadi kalau agama ni mudah, tak payah pergi situ. Ngaji surah, jadi ulama belaka. Ngaji surah lebih-lebih kurang padang dah. Ni terpaksa habis harta, setengah tu jual tanah, nak pergi mengaji, pergi ke Mesir, pergi ke Mekah. Nak kabarnya bahawa ilmu agama ni, tentang agama ni ada aspek payah dia tu, ada aspek mudah. Nak jadi ulama tarah mujtahidin sampai dapat berijtihad tu bukan benda mudah, bukan semua orang boleh jadi gitu. Nak kabarnya tu bahagian payah agama. Nak jadi alim ulama yang tarahnya mujtahid, boleh berijtihad, sama ada ijtihad muqayyad dengan mazhab ke atau ijtihad mutlak ke, tak kira lah. Tidak semudah itu. Kalau agama ni menurut persepsi kita ni mudah, semua orang je mengaji surah jadi mujtahidin belaka. Saya nak khabar tu kerana setengah kita tu ada persepsi gitu. Bila rasa payah sikit ni, ni bukan dia ni, sebab agama tu mudah kata dia. Kita kena faham tradisi. Baik, dalam Al-Quran, kalau kita baca kitab tafsir, antaranya tafsir Ibn Katsir, fazakir fa inna zikra tanfa, fazakir inna fa'atiz zikra. Berikanlah peringatan sekiranya peringatan itu memberi manfaat. Jadi kalau kita buka kitab tafsir, antaranya tafsir Ibn Katsir yang biasa orang guna, maka Ibn Katsir ni, Al-Imam Ibn Katsir ni dalam tafsir beliau ni, dia mendatangkan beberapa riwayat hadis nak beritahu kesimpulan mudahnya bahawa kita ni disuruh menyatakan sesuatu, mengajarkan sesuatu sesuai dengan kemampuan orang untuk faham dan dengar. Artinya apa? Artinya ada bahagian-bahagian tertentu tentang urusan agama ni yang tidak dapat difahami oleh golongan tertentu. Nak kabarnya tu, kita kena terima benda tu, kena aku hakikat tu. Ada bahagian-bahagian tertentu yang memang tidak dapat difahami oleh ramai orang. Sebab itu Al-Imam Ibn Katsir mendatangkan riwayat, hadisun nas bima ya'rifun, hendaklah kamu berbicara, yakni memberitahu, mengajar, berdakwah kepada manusia dengan apa yang mereka dapat fahami, apa yang mereka dapat kenali, apa yang mereka dapat tahu benda itu. Atuhibbuna an yukazzaballaha wa rasuluhu, an yukazzaballahu wa rasuluhu? Apakah kamu suka sekiranya Allah itu dan Rasulnya didustakan, ditolak, dinafikan? Yakni implikasi kalau kita menjelaskan sesuatu tentang hal-hal keagamaan yang agak rumit, yang agak payah sikit kepada golongan yang bukan sasarannya, antara implikasinya adalah takzib, pendustaan, mereka tolak, mereka nafikan. Jadi kita ni kalau kita buat begitu, kita menjadi sebab orang tolak. Padahal orang tolak tu kerana tidak faham. Jadi nyakit tu sampai juga kita. Baik, riwayat tu nak beritahu macam tu, tapi difahami daripada riwayat ni bahawa ada bahagian-bahagian tertentu dalam agama ni tidak dapat difahami oleh kebanyakan orang. Nak faham, nak beritahu waktu, ada bahagian tu. Sehingga Nabi kata, jangan berbicaralah kepada manusia itu menurut apa yang mereka dapat faham. Apakah kamu suka Allah dan Rasul didustakan? Jadi kalau kita menjelaskan kepada mereka yang bukan ahli, bukan sasaran yang sepatutnya, maka Allah dan Rasul didustakan dalam keadaan kejahilan. Itu riwayat tu yang dapat kita faham daripada riwayat. Tapi yang saya nak kabarnya, difahami daripada riwayat ni juga ada bahagian tadi tu, bahagian yang orang ramai tak dapat fahami. Kalau kita tebang juga, mereka akan dustakan dalam keadaan kejahilan, kekeliruan dan sebagainya. Dan itu adalah perkara yang buruk. Dalam riwayat yang lain, hadisun nas bima ya'qilun atau kama qala, berbicaralah dengan manusia menurut kadar. Hadisun nas
ala qadri unqulihim, berbicaralah dengan manusia menurut kadar yang dapat diterima, difahami oleh akal manusia. Jadi saya nak kabarnya poinnya bahawa kita kena akur, kena terima bahawa dalam urusan agama ni ada bahagian hak sulit sikit, hak payah sikit, hak rumit sikit, tak nak lagi. Jadi kalau kita tanam persepsi dalam otak kita agama ni mudah, semuanya mudah, ini persepsi yang keliru. Ada bahagian mudah, tapi kena ingat ada bahagian susah, bahagian payah. Adalah golongan yang sesuai dengannya, adalah kelompok-kelompok tertentu yang sesuai dengan bahagian payah tu, dan kita kena aku benda tu. Jadi saya sebut ni ada sebab. Ada sebab, nanti tengok saya nak jelas sikit lagi. Saya nak kukuhkan apa yang saya kabur ni. Ada bahagian agama ni, dalam agama ni ada bahagian-bahagian yang susah sikit untuk golongan tertentu, bukan semua orang. Baik, riwayat dalam Bukhari, Abu Hurairah kata, hafiztu min Rasulillahi wi'a'aini minal ilmi, amma ahaduhuma fabasastuhu wa amma al-akharu falau basastuhu laqudi'a minni hadzal bul'um. Satu riwayat hadzal hulqum, aku menghafal 2 karung ilmu. 2 karung, kata Abu Hurairah. 2 karung ilmu aku hafal daripada Nabi. Salah satunya itu aku sebarkan, yang ni aku sampaikan, aku ceritakan kepada orang. Tapi selagi ni kalau aku sebarkan, ni orang akan kerak tekuk aku ni, orang akan bunuh aku. Jadi nak lebih tahu apa yang dapat kita faham daripada riwayat ini. Pertama sekali, ada bahagian-bahagian tertentu yang tidak perlu diceritakan kepada orang, dengan arti bahawa dia hanyalah pengetahuan yang sesuai untuk golongan tertentu yang memiliki persyaratan kelayakan tertentu. Dan bukan semua agama, urusan agama ni perlu kita sampaikan. Ada yang wajib kita sampaikan, ada yang tidak perlu, bahkan tidak boleh kita sampaikan secara terbuka. Kita kena faham konsep ni. Mungkin bila saya sebut riwayat Al-Imam Al-Bukhari tadi tu, daripada Abu Hurairah tadi tu, mungkin ada orang melihat kepada tafsiran ulama-ulama tertentu, dia kata, 1 karung lagi ni ilmu apa benda yang Abu Hurairah ni tak cerita. Hadis itu terlalu umum, cuma ada setengah alim ulama dia menafsirkan. Itu wallahu alam, tafsiran alim ulama kita boleh diterima, dan mungkin sebahagian darinya iaitu mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman ataupun melibatkan orang tertentu, yang mana kalau Abu Hurairah cerita awal-awal lagi mungkin menjadi ancaman nyawa kepada dia. Wallahu alam, mungkin betul juga. Tapi menurut faham ulama tasawuf, sekarang lagi tu ilmu yang tidak diceritakan oleh Abu Hurairah itu termasuk ilmu-ilmu makrifat yang mendalam, termasuk menurut faham ahli tasawuf. Terserahlah. Tapi itu adalah antara tafsiran-tafsiran ulama. Ilmu tentang akhir zaman, tentang orang tertentu yang mana kalau mereka tahu mungkin dia akan marah dan sebagainya, boleh jadi, berkemungkinan. Tapi ilmu yang merupakan sesuatu kefahaman yang mendalam, yang mana tidak sesuai difahami oleh ramai orang, termasuk juga, dan itulah menurut faham ahli tasawuf. Kemudian kalau tuan-tuan buka dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali bahagian depan tu, dia menukilkan kalam Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin ni cicit, darah cicit lah, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya anak lelaki Sayyidina Husain yang terselamat dalam peristiwa pembunuhan di Karbala, kerana dia sakit masa tu. Ali Zainal Abidin. Tapi antara kata-kata beliau yang dinukilkan oleh para ulama, disebut oleh Al-Ghazali dalam Minhaj Al-Abidin, faya rabbi atau ya rubba jauhari ilmin law abuhu bihi
laqila li anta mimman ya'budul wasana walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Barangkali mutiara ilmu ni, hakikat ilmu ni, kalau aku sebarkan, aku cerita kepada orang, dan yang dengarnya itu bukan orang yang ahli untuk memahaminya, orang berkenaan tu akan kata ke aku, mu ni penyembah berhala. Siapa begitu? Dan mereka akan menghalalkan darahmu. Mereka akan menghalalkan darahku. Dengan arti mereka akan kata aku ni sebagai sudah terkeluar agama, boleh bunuh dan macam-macam. Dan mereka melihat perkara buruk yang mereka lakukan itu sebagai baik. Yang ni menuduh, kalau sekiranya mereka tuduh aku sebagai kufur, lalu mereka mengambil tindakan membunuhku dan sebagainya, mereka lihat itu, perbuatan itu sebagai benda yang baik menurut mereka. Nak beritahunya bahawa adanya bahagian-bahagian tertentu di dalam agama ini yang merupakan hal yang khusus untuk golongan tertentu. Nak khabar gitu. Jadi apa-apa yang saya terangkan tadi itu adalah untuk menjadi renungan kita, supaya kita perlu fahami dengan baik bahawa urusan agama kita ini sekalipun pada dasarnya mudah, tapi ada bahagian mudah dan ada bahagian yang susah. Payah bahagian dia. Kita kena faham. Sebab apa saya kata, saya jelaskan sikit tentang perkara ni, kerana di kalangan masyarakat kita ni sudah ada persepsi agama tu mudah. Dia ngerti kalau payah-payah tu bukan bahagian agama lah tu. Ini perkara yang perlu kita beringat. Baik, dalam kalam hikmat ini Syekh Ibn Atta nak menceritakan tentang perihal orang arif ni. Lalu kata Syekh Ibn Atta, ada kalanya, pertama sekali kalam hikmat ini melibatkan golongan arif. Kita ni dah arif ni, dengarlah, cuba nak fahamlah. Yang kedua, ada kalanya. Artinya apa? Bukan semua, bukan selalu macam ni. Ada keadaan tertentu, ada kalanya. Baik, apa bendanya? Iaitu mereka ni atau dia ni, orang arif ni merasa malu untuk menyatakan hajatnya, keperluannya kepada Allah melalui doa. Kalau dia sakit, kadang-kadang dia rasa malu nak minta dengan Allah, ya Allah sembuhkanlah aku. Ada kalanya. Bagi golongan arif. Yang kedua, kadang-kadang kena ingat yang tu. Sebab apa saya highlight dua perkara ni? Sebab di sinilah tempatnya setengah orang membuat pukul rata. Dia kata antara ajaran-ajaran tak betul dalam kitab hikam ni, bahagian itu ajar kita untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Ni benda ni kena faham dengan baik. Baik, kenapa demikian? Kerana merasa senang, merasa redha, merasa cukup dengan ketentuan Allah. Dia rasa suka dah dengan keadaan tu, sehingga sakit pun dia rasa malu nak minta dengan Allah. Kenapa? Hatinya, zub hatinya senang, cenderung dengan apa yang ditakdirkan Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah, begini aku terima je lah. Ada kalanya seperti itu yang dirasai oleh golongan ahli makrifat. Lalu kata Syekh Ibn Atta, maka bagaimana dia ni tidak merasa malu untuk minta dengan makhluk? Kalau dengan Allah Ta'ala pun ada kalanya dia rasa malu nak minta. Dengan makhluk lebih-lebih lagi. Nak beritahunya bahawa kelompok ahli makrifat ni, mereka ni orang yang mempunyai adab yang sangat tinggi, sehingga mereka ini tidak banyak meminta-minta dengan makhluk. Itu bukan sifat seorang arif. Bahawa mereka ini orang yang ada kehormatan diri, orang yang adab yang tinggi, tidak banyak mereka ni, kecuali mereka minta tu kerana sebab-sebab tertentu, ada tujuan-tujuan maslahat tertentu dan keperluan tertentu, dan bukan perangai mereka itu yang ini meminta-minta. Nak beritahu yang tu. Jadi Syekh ni dalam menghuraikan perkara tu, dia kata macam tu. Kalaulah dengan Allah ada kalanya dia rasa malu nak minta, maka dengan makhluk lebih-lebih lagi lah. Ini perihal golongan arif.
Tapi tidak salah kita minta atas keperluan. Bahkan kalau tidak keperluan pun minta tidak salah. Tapi kedudukan orang yang minta tanpa keperluan ini sangat buruk. Di akhirat nanti ini muka dia luruh daging-daging ini. Orang yang minta sesuatu bukan keperluan dia. Aib. Dan kalau kita minta kerana keperluan harus boleh. Tapi orang arif dia cuba nak elok lagi yang itu. Itu darjat masing-masing lah. Jadi nak beritahunya kelompok arif macam tu. Kenapa? Kerana mereka ada kehormatan diri, mereka ada keyakinan, kemudian mereka ada adab yang tinggi dalam hubungan mereka dengan Allah. Itu keadaan mereka. Sahlu bin Abdullah berkata, Sahlu bin Abdullah ini antara tokoh sufi peringkat awal dululah, sekitar kurung yang ketiga Hijriah, sekitar tu, antara tokoh awal di kalangan ahli tasawuf. Berkata, tiada suatu nafs, yakni diri atau hati, melainkan diperhatikan oleh Allah pada tiap detik, baik siang atau malam. Jadi kata Sahlu, tidak ada seseorang pun, tidak ada sesuatu jiwa pun, tidak ada sesuatu hati manusia pun kecuali sentiasa ditilik dan diperhatikan oleh Allah siang dan malam. Memang hakikat ini adalah hakikat tauhid, bahawa kita ini ditilik dan diperhatikan Allah setiap ketika itu adalah tauhid yang perlu kita fahami. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Dengan arti tidak ada makhluk yang terlepas daripada penglihatan dan pendengaran Allah. Tinggal lagi yang itu menjadi i'tiqad kita, menjadi keyakinan kita. Ahli tasawuf, perkara tadi itu menjadi cita hati, gerak hati mereka itu, menjadi pandangan hati mereka itu, menjadi rasaan hati mereka itu. Itulah yang mereka namakan muraqabah. Jadi kurang kita berbanding orang arif ni, kita tak sampai ke darjat muraqabah, tapi tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, tapi tak terasa, tak mari. Jadi beza dengan arif, ilmu tadi tu, keyakinan tadi tu sudah menjadi rasaan hati mereka tu, pandangan hati mereka tu. Itu yang saya katakan dinamakan muraqabah. Jadi kata Sahlu bin Abdullah, tidak ada satu diri pun kecuali sentiasa diperhatikan oleh Allah, ditilik oleh Allah siang dan malam. Jadi ahli tasawuf menghayati semua ini dalam rasaan hati mereka itu, dalam pandangan hati mereka itu, dalam muraqabah batin mereka itu. Maka apabila Allah melihat dalam hati itu ada hajat kepada sesuatu selain Allah, kata Sahlu, bila didapati dalam hati seseorang manusia ini ada hajat, ada keperluan, ada pergantungan kepada sesuatu selain Allah, nescaya Allah mendatangkan iblis untuk hati itu, kata Sahlu. Marilah iblis. Mana agaknya benda ni? Ini kata ulama tasawuf. Bila hati manusia ini ada pautan, ingatan, pergantungan kepada sesuatu yang lain dari Allah, maka musibahnya datanglah iblis ke dalam hati manusia itu untuk menggoda lagi. Agaknya kenyataan li tasawuf ni boleh pakai ke dak? Kalau kita lihat Al-Quran, ada ayat yang membenarkannya atau dekat dengan maksud ini. Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Sesiapa yang lupa dan ingat kepada Allah, yang lupa hati, maka kami akan rangkaikan kepadanya qarin, syaitan yang mendampinginya, dan itulah yang menjadi pendampingnya. Bila hati kita lalai, mari lalu pendamping. Pendamping yang akan mendampingi kita, yang akan mewaswaskan kita, menghasut kita dan menggoda kita dan bermacam-macam.
Jadi nak boleh kahwin ni dak payah pergi belajar situ sini, dak payah bela itu bela ni. Hati kita lala, lupa, banyak lupa yang mari selalu. Ilmu ni ilmu mudah, percuma je mari. Nak boleh kahwin ni. Lupakan hati kita, mari selalu kekal tu. Abu Ali Ad-Daqqaq ini antara guru Al-Imam Al-Qushairi berkata, suatu tanda dari ma'rifat, yakni antara tanda-tanda ma'rifat, tidak minta hajat keperluan kecuali kepada Allah, baik besar atau kecil. Antara tanda makrifat tu, mereka ni tak mengadu hal, yang ni tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, sama ada perkara tu kecil atau perkara tu besar, kecuali dalam hal-hal tertentu adalah. Tapi pada dasarnya mereka ni mengambil sikap bukan menjadi kelaziman, bukan menjadi perangai, bukan menjadi kebiasaan mereka ni berminta-minta dengan manusia. Begitu bukan sifat seorang. Jadi kalau kita tengok seseorang yang mengaku arif ke, mengaku tok wali ke, tapi duduk bergantung ke orang semua, duduk power orang, susah sikit mengawal sini, itu bukan arif lah. Bukan arif billah, mungkin arif lain. Jenis arif lain, bukan arif billah. Atau orang tu yang bernama Arif. Ni nama dia Arif. Secara kebetulan lah. Jadi apa yang nak diberitahu, bahawa antara alamat kearifan ini, orang yang hatinya tidak berpahu kepada manusia dan makhluk. Dengan erti bukan jadi kebiasaan dia, bukan jadi kelaziman dia, susah sikit minta dengan orang, susah sikit gantung dengan orang, cari orang. Itu bukan perangai seorang. Dan bukan salah, dan bukan tidak ada mereka ni juga minta tolong dengan orang, tapi bukan menjadi kelaziman mereka. Contohnya, Nabi Musa rindu ingin melihat Allah. Ia berkata, Rabbi arini anzur ilaika. Dan ketika berhajat roti berdoa. Jadi ketika dia nak diberitahunya, Nabi Musa ni ketika dia ada keinginan untuk melihat Allah, dia minta macam ni, Rabbi arini anzur ilaika. Tetapi ketika dia berhajat kepada makanan roti, dia berdoa, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Tengok, artinya, ya Tuhan, sungguh aku terhadap apa yang engkau berikan kepadaku dari makanan itu sangat berhajat. Jadi Nabi Musa ni dijadikan contoh di sini. Kalau dia nak tengok Allah Ta'ala, pertama sekali dia minta kepada Allah dan minta direct apa yang dia nak tu. Dia minta dengan Allah dan menyatakan apa yang dia nak. Tapi dalam urusan-urusan keduniaan, dia juga minta dengan Allah, tetapi dia tutup apa yang dia nak tu. Sebab itu kita tengok dalam doa dia tu, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ni sangat berhajat kepada kebaikan-kebaikan yang datang daripada-Mu, yang Kau kurniakan. Yang ni aku ni sangat perlu kepada makanan yang Kau kurniakan itu. Aku sangat perlu. Jadi tetap dimohonnya kepada Allah. Jadi inilah yang dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq sebagai tanda golongan-golongan yang arif. Maksudnya mereka ini dalam segala urusan pun mereka akan mohon kepada Allah. Dengan makhluk itu bukan menjadi kelaziman mereka. Sekalipun ada waktunya mereka minta juga, tapi bukan menjadi kelaziman dan kebiasaan. Kita ni
menjadi perangai. Menjadi perangai. Tapi kelompok arif ni, tumpuan hati mereka minta urusan akhirat ke, urusan dunia ke, mereka minta dengan Allah. Dengan manusia, dalam keadaan tertentu mungkin berlaku. Tapi bukan itu kelaziman, bukan kebiasaan dan bukan watak mereka itu. Nabi Ibrahim AS ketika akan dilempar ke dalam api, ia didatangi oleh Jibril dan ditanya. Ini kisah Namrud menghukum bakar kepada Nabi Allah Ibrahim. Baik, ketika Nabi Allah Ibrahim ni dicampur ke dalam api, Jibril datang dan tanya Nabi Ibrahim, apakah ada hajat? Alaka hajat? Jibril tanya, engkau ni ada hajat keperluan tak? Mau perlu aku tak? Perlu pertolongan aku tak? Perlu bantuan aku tak? Tanya Jibril. Jawab Ibrahim, kepadamu tidak, dan kepada Allah ya. Amma ilaika fala, wa ilallahi fabala. Kepada engkau wahai Jibril, aku tidak perlu apa-apa. Tapi kalau kepada Allah, ya. Inilah yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta tentang sikap watak golongan arif. Mereka ini dalam semua urusan dunia akhirat, hati mereka berpaut hanya kepada Allah, dan mereka minta apa jua urusan pun kepada Allah. Dengan makhluk tadilah, dalam keadaan tertentu mungkin adalah, tapi bukan menjadi trust kepada watak mereka ini. Jika demikian, yang dikata Jibril, mintalah kepada Allah. Jadi kalau Jibril kata, kalau kaku pun tak boh, tak perlu apa-apa, maka Jibril kata, salhu. Kalau gitu kau mau minta dengan Allah ialah. Kata Jibril. Baik, bila Jibril kata macam tu, jawab Ibrahim lagi, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Yang ini cukup bagiku, ia mengetahui halku, sehingga tidak usah saya minta kepadanya. Yang ini cukuplah Allah Ta'ala ni, cukuplah, sehingga aku rasa aku tidak perlu minta dengan Allah. Sebab apa? Kerana keyakinanku bahawa Allah Ta'ala tu memang sudah tahu tentang diriku. Baik, apa yang dapat kita faham daripada keterangan ini? Pertama sekali, antara ciri orang arif ni, bahawa mereka ini dalam urusan akhirat, demikian juga dunia, mereka hanya berpaut dan minta hanya kepada Allah. Tumpuan mereka, keutamaan mereka, sikap mereka. Yang kedua, ada waktunya mereka tidak minta secara direct. Mereka tak minta secara direct. Tapi kenapa demikian? Kerana keyakinan yang kuat yang mereka rasai di dalam hati. Dalam kisah Nabi Allah Ibrahim ni, bila malaikat Jibril kata, kalau gitu kau mintalah dengan Allah. Sepatutnya kalau kita disuruh macam tu, apa yang akan kita kata? Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku. Tapi jawapan Nabi Allah Ibrahim lain. Tak macam tu. Dia jawab macam mana? Dia kata, cukup, aku rasa aku tidak perlu minta lagi. Sebab apa? Ilmuhu bihali, kerana dia sudah tahu segala urusan aku. Jadi rupa-rupanya pandangan hati Nabi Allah Ibrahim ni sudah tenggelam di dalam merasakan Allah Ta'ala mengetahui segala urusan dirinya zahir dan batin, sehingga keyakinan itu, perasaan itu menutup ruang untuk diminta dengan Allah. Maka seperti itulah kadang-kadang berlaku kepada orang arif, sehingga mereka dalam keadaan tertentu yang sepatutnya mereka minta, tiba-tiba mereka mendiamkan diri. Jadi kalau kita tengok kelompok orang arif buat gitu, jangan kata apa lah. Mereka itu berkemungkinan berada mengalami hal-hal seperti ini. Bukan berarti mereka tak minta, tapi disebabkan kerana zauq mereka rasa malu dan merasa senang apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada. Keyakinan mereka tenggelam dalam keyakinan bahawa Allah sudah meliputi ilmunya segala sesuatu. Hati mereka tenggelam situ, galik situ, asyik situ.
Jadi inilah yang perlu kita fahami di sebalik tingkah laku setengah golongan arif tu, yang mana mereka ini bila ada hajat keperluan mereka tak minta. Bukan mereka melawan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya minta dengan Allah. Kita ni faham terbalik. Bila tengok golongan ni buat gitu, kita kata ni lawang ke sunnah. Lawang ke sunnah. Al-Quran suruh minta. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku perkenankan. Man la yas'alillah yaghdab alaih. Sesiapa yang tidak minta kepada Allah, tidak minta dengan Allah, maka dia akan marah, dia akan murka kepada orang tu. Ini perbuatan ni berlawang lah. Ini adalah kekeliruan. Berarti tidak memahami dengan baik keadaan yang sedang dialami oleh orang-orang arif macam ni. Jadi jangan kata sikap demikian itu berlawang. Sebenarnya dia ada huraian tertentu. Apatah lagi ada riwayat lain yang memberitahu bahawa man syaghalahu zikri wa qira'atul qur'ani an mas'alati a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin. Atau riwayat yang lain, a'taituhu ma la utiya sa'ilin. Sesiapa yang dirinya itu asyik, sibuk, galik dengan ingat kepada Allah, sehingga minta ni jadi lupa terus kerana asyik ingat dia kepada Allah, galik. Ada satu riwayat menyebut man syaghalani zikri, ada riwayat sebut man syaghalani zikri wa qiraatul Quran, ditambah qiraatul Quran satu lagi. Semuanya itu ingat kepada Allah. Siapa yang galik dengan demikian ini sehingga tidak menyatakan hajat keperluannya, lalu apa yang dijanjikan Allah, a'taituhu ma la utiya sa'ilin, aku akan beri kepada dia ni apa yang aku tak beri pun kepada orang minta. Orang minta pun aku tak beri tu, tapi aku beri ke dia. Atau riwayat lain sebut a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin, aku beri kepada dia ni apa yang paling baik yang aku beri kepada orang-orang yang minta. Jadi rupa-rupanya sikap seperti ini ada landasan lain. Jadi kita ni, sebab itu cara orang menyampaikan hajat ni banyak. Jangan kata orang tu tak minta, mu tak minta. Orang mari minta rumah kita perasan tu orang minta sedekah, kan ada dua cara. Ada seorang tu, aku ni tak ada piti, mari serian, mari 5 riyal, kita 50 nak beri. Kadang-kadang beri 5 riyal, tak cukup beri 10. Orang beri banyak ni nak banyak lagi pula dah. Berangan. Akhir kali malah beri langsung, kita pun campur gerang ada. Kalau beri banyak ni, dia nak lebih lagi pula tu. Ada seorang lagi pula mari depan pintu buat senyap je, nampak darah je. Kadang-kadang kita berasa nak beri lebih lagi ke orang ni, daripada orang mitok lagi tu. Jadi dalam dunia tasawuf pun macam tu. Jadi kalau ada orang mengambil sikap macam ni, jangan katalah sikap tu berlawan dengan sunnah. Jangan kata. Sebab apa? Mereka ada landasan ilmu, mereka ada dalil yang mereka pakai. Jadi inilah perkara yang perlu kita teliti, yang perlu kita fahami baik-baik. Demikian juga kalau kita ni kita diharuskan untuk minta dengan orang. Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Futuhul Ghaib, dia kata kalau manusia ni ada hajat, pertama sekali pedoman dia hendaklah dia cuba berusaha menyelesaikan sendiri dulu dengan daya upaya dia, kemampuan yang ada, usaha yang daripada dia. Kalau dia tak mampu, hendaklah dia minta pertolongan dengan orang, kata Syekh Abdul Qadir. Baik, cara orang selesaikan perkara ni pun banyak. Minta tolong dengan orang ni pun banyak bahasa. Ada kalanya minta direct, ada kalanya tak minta secara direct. Yang jenis ada bendanya yang kita menzahirkan hajat kita, keperluan kita, ada cara macam tu. Tapi ada cara lain, pendekatan lain yang tidak semacam itu, dan itu disebut dalam hadis. Jadi sebab itu caranya banyak dan perlu kita fahami. Ada riwayat hadis sebut
Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil katman. Tengok kan pelik sikit ni. Ista'inu ala qada'i hawaijikum. Mohonlah bantuan dalam memenuhi hajat keperluanmu bil katman, dengan cara kamu tak banyak cerita ke orang, tidak banyak sebut situ sebut sini, tapi engkau mendiamkan diri. Jadi rupanya cara tunaikan hajat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ni banyak cara. Banyak cara. Ada cara pergi minta. Pergi minta dengan orang, kabur aku ni ada hajat keperluan. Itu dia haruskan, ada cara. Tapi dengan cara dok kabur ke orang buat dia pun, itu salah satu caranya. Jadi masing-masing tengok bagaimana kecenderungan dirinya. Ada orang dia boleh selesai dengan cara pergi jumpa orang tu, dia kabur masalah dia ni. Mungkin boleh selesai cara tu. Ada orang bila ada masalah atas pengalaman hidup dia buat dia hidup kabur orang. Kadang-kadang selesai dengan cara tu. Jadi semuanya ada panduan, ada landasan. Saya sebut macam ni supaya kita ni luaskan pandangan dan tidak cepat-cepat menuduh bahawa terutamanya pendekatan yang dilalui oleh setengah ahli tasawuf dan disebut dalam kitab hikam ini sebagai berlawang dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Padahal kita dah lumak molek. Agak mulalah capung ngecakdu sikit. Capung ngecakdu sikit, capung ngeburuk saka sikit, capungnya ngobong-ngabang sikit. Jadilah. Jadi kerana sudah masuk di waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan sambung pada minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.